Cerita Pagi Kedah. Saya ingin kongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Dianggarkan 15% rakyat Malaysia mengidap penyakit buah pinggang pelbagai peringkat. Apa yang menjadi masalahnya di sini ialah apabila penyakit ini tidak menunjukkan tanda-tanda awal sehinggalah berlaku kemerosotan fungsi tisu buah pinggang itu sehingga 50 ke 70%. Jadi ianya boleh dianggap sebagai pembunuh secara diam. Jadi untuk kita bincang mengenai penyakit buah pinggang ini, apakah punca-puncanya, apakah cara untuk kita menghindar daripada penyakit ini, bersama dengan saya di studio ialah Profesor Madya Dr. Wad Ahmad Hafiz Wan Mat Adnan, pakar perunding nefrologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Wilayah. Selamat Hari Wilayah. Cuti-cuti pun terima kasih sudah hadir. Sebab cutilah kita boleh hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa, ini satu topik yang cukup penting untuk kita bicarakan. Seperti mana saya katakan tadi, ada yang mungkin tidak sedar kemerosotan buah pinggang mereka itu telah pun berada di fasa yang telah pun kritikal, sehinggalah mencapai fasa terakhir mungkin dah tak ada dah penyelesaian, sehinggalah terpaksa menyebabkan dialisis berlaku di situ. Tapi sebelum kita nak berbicara mengenai apakah punca dan bagaimana cara-cara untuk kita mengubatinya, kita nak faham terlebih dahulu fungsi buah pinggang itu sebenarnya apa dan apakah di antara punca-punca berlakunya. Sekiranya saya boleh merumuskan, fungsi buah pinggang mungkin ada banyak, memang ada banyak. Ya. So yang paling penting adalah dia tempat kita mengeluarkan perkumuhan. Air kencing keluar di situ, dan bersama-sama air kencing ada banyak toksin-toksin yang sepatutnya berkumpul dalam badan kita, tapi itu adalah cara badan kita mengeluarkan toksin. Okay. Dan sekiranya buah pinggang kita tidak berjaya, maka toksin ini akan meningkat naik di dalam badan kita dan akan menyebabkan kerosakan-kerosakan lain. Itu fungsi utama. Fungsi kedua adalah dia mengeluarkan air daripada badan kita. Okey, dan kita tahulah tiap-tiap hari manusia kencing 1, 2, 3 liter bergantung kepada apa yang mereka minum. Sekiranya buah pinggang tak berjaya, maka mereka lebih senang untuk mendapat kandungan air dalam badan mereka menjadi lebih banyak dan boleh masuk kepada paru-paru. Dan adalah fungsi-fungsi kecil lain seperti dia menyebabkan kita boleh menggunakan vitamin D dalam badan kita, boleh meningkatkan kandungan hemoglobin dalam badan kita juga. Itu antara fungsi buah pinggang. Nah, jadi persoalan di sini, apa sebenarnya punca penyakit buah pinggang ini, doktor? Sekiranya mereka di luar sana yang mempunyai ahli keluarga yang mempunyai masalah buah pinggang, adik mereka, kakak mereka, itu antara punca-punca, bukan utama, tapi ada sepatutnya memberi mereka kesedaran bahawa mungkin dalam keluarga mereka mempunyai penyakit buah pinggang. Tapi itu sedikitlah. Sedikit. Tapi saya sentuh yang itu dulu. Maksudnya boleh diwarisi? Boleh. Tapi peratusannya adalah sangat rendah. Saya simpan yang penting di belakang. Dan yang antara sebab lain adalah beberapa ubat-ubatan. Ubat tahan sakit terutamanya. Kena berjaga-jaga, terutamanya orang yang ada penyakit gout, sebab biasanya kalau mereka pergi ke doktor, mereka mendapat injection ataupun mendapat suntikan. Suntikan tu kalau jangka masa panjang boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Dan saya rasa yang paling utama, dua paling utama adalah sakit darah tinggi dan sakit kencing manis. Oh, okey. Itu memang umum diketahui, tapi kadang-kadang bila kita sebut kencing manis, darah tinggi ni macam sekali lalu seolah-olah macam benda itu tak berapa penting dan yang lain lebih penting. Tapi itu penyakit utamalah menyebabkan sakit buah pinggang. Tadi doktor ada menyebut mengenai ubat-ubatan tertentu yang boleh menyebabkan penyakit buah pinggang ini. Kita berbalik kepada apa yang berlaku situasi sekarang ini dengan lambakan produk kecantikan dan juga kosmetik di luar sana. Ada yang mengatakan bahawa dengan pengambilan produk-produk yang terlarang ataupun bahan-bahan terlarang seperti merkuri juga boleh menjejaskan buah pinggang, doktor? Betul. Tapi ada beberapa jenis ubatan, sama ada ubatan moden ataupun ubatan tradisional. Mereka semua itu adalah mempunyai bahan aktif, dan bahan-bahan aktif ni ada yang boleh memberi kebaikan dan semestinya ada yang boleh memberi bukan kejahatan, boleh memberi kesan sampingan. Dan kesan sampingan ni antaranya adalah mereka boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Logam berat antaranya adalah antara yang telah dibuktikan untuk jangka masa panjang boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi hati-hatilah kepada wanita di luar sana yang menggunakan produk kecantikan. Ada merkuri, hydroquinone, triquinone yang tinggi kandungannya. Merkuri logam berat, ada plumbum ataupun plumbum. Zaman dulu ada orang menggunakan emas ataupun platinum. Sekarang ni masih lagi menggunakan platinum untuk rawatan kanser. Semua tu kalau kita tidak berhati-hati boleh mengganggu
urusan buah pinggang. Jadi bukan auta ya bila kita mengatakan jangan gunakan produk-produk yang terlarang tu, tapi sebenarnya dia memang ada kesan, tapi walaupun untuk jangka masa yang panjang tapi tetap ada kesannya, jadi kita kena berhati-hati. Jadi mungkin kita nak memahami juga apa di antara jenis-jenis penyakit buah pinggang yang ada, doktor. Jenis-jenis penyakit buah pinggang kalau disimpulkan, buah pinggang tu adalah hasil akhir daripada penyakit-penyakit lain. Okey. Sekiranya orang tu ada masalah buah pinggang, bermaksud mereka ada masalah lain yang menyebabkan sakit buah pinggang. Boleh disebabkan oleh, macam saya kata tadi, kencing manis darah tinggi, boleh disebabkan oleh keradangan. Ada mereka yang di luar sana mempunyai penyakit dipanggil autoimun ataupun seperti SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Sangat banyak di Malaysia dan di kawasan Asia, jarang di Eropah. Oh, okey. Jadi kalau kita ingat kembali apa yang saya kongsikan sebentar tadi, penyakit buah pinggang ini mungkin kita tidak sedar. Kerana bila kita sedar bendanya dah melarat dah kena sehingga masuk ke dialisis. Jadi sebenarnya untuk tanda-tanda awal, ada tanda-tanda awal ke tak, doktor? Sebenarnya? Itulah yang menyebabkan sakit buah pinggang, dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang menyebabkan mereka di luar sana yang tak berapa percaya bahawa mereka ada sakit buah pinggang. Sebab sekarang kita dah ada teknologi, kita boleh buat blood test ataupun ujian darah. Kita boleh buat scan yang kita boleh mengetahui sesuatu yang sebelum ni kita tak tahu. Terutama penyakit buah pinggang, cara untuk kita tahu sakit buah pinggang adalah dengan buat ujian darah. Senang, dan kebanyakan orang mempunyai sakit buah pinggang, mereka biasanya tak akan ada apa-apa simptom, sehinggalah peratusan buah pinggang mereka mungkin kurang daripada 15 atau 10%. Itu dah dekat dengan dialisis, dan masa tu mungkin sudah terlambat sedikit untuk kita nak rawat dia dengan tepat. Okey. Jadi bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita melakukan ujian ini? Bagi saya, kita bahagi kepada dua. Satu, kepada golongan yang mempunyai risiko, seperti kencing manis darah tinggi tadi, ataupun mempunyai masalah di dalam keluarga yang mempunyai masalah buah pinggang. Mereka mungkin perlu melakukan ujian darah setahun sekali mungkin. Ataupun untuk mereka yang tidak berjaya mengawal keadaan kencing manis dan darah tinggi mereka, mungkin 6 bulan sekali, bergantung pada arahan doktor. Manakala untuk orang mereka yang sihat, seperti mereka di studio ni, Syafiqah dan sebagainya, buat setahun sekali, 2 tahun sekali pun tak ada masalah. Sekarang kan ada apa, tax relief untuk siapa yang melakukan ujian. So boleh. Okey, kalau kita boleh saksikan di kaca TV, ini merupakan tahap-tahapnya, doktor? Betul. Ini tahap 15%. Okey, so ini tahap terakhir, tahap kelima kita panggil. Kurang daripada 15% dikira mereka mempunyai tahap akhir ataupun tahap kelima sakit buah pinggang. Secara general, saya kira bila kita buat ujian darah, kita akan tengok ada satu nama dia kreatinin. Itu melambangkan buah pinggang kita, dan di bawah kreatinin dia akan tulis eGFR. GFR ni adalah glomerular filtration rate, nama orang putih sikit, tapi menandakan seolah-olah macam peratusan buah pinggang kita berfungsi. Lagi tinggi GFR, lagi bagus buah pinggang kita, dan itu yang kita nampak 15% tu. 15% bermakna hanya tinggal 15% sahaja buah pinggang kita berfungsi. Okey. Kalau dah tahap ke-15% tu, jangan tak 15% tu. Allah, sedih sangat tu kalau di tahap pertama sekali pun. Apa kesannya terhadap tubuh badan kita, doktor? Pada awal kita tak rasa apa-apa. Memang tak rasa apa ya tahap 1 tu? Adalah mungkin tahap 1, tahap 2 ni kalau dari segi fungsi masih lagi normal. Sebab tahap 1, tahap 2 dikira GFR dia adalah melebihi 60. Tapi mereka ada masalah, contohnya stone. Contoh dia kata tahap 1 lebih pada 90, tahap 2 60 ke 90. Kalau nak kira fungsi kita buah pinggang lebih pada 60 dikira normal. Lebih 60 tu kira normal? Dikira normal. Cumanya tahap 1, tahap 2 ni mereka mungkin ada masalah lain seperti kencing kotor, ada batu karang, ada kencing berdarah, kebocoran protein dan sebagainya. Yang tahap di mana kita lebih berhati-hati adalah bila GFR kurang daripada 60. Saya rasa ini penting juga sebab ramai mereka yang berjumpa di sana, berjumpa kami, pakar nefrologi, apabila mereka membuat ujian darah, menunjukkan GFR contohnya 70. Tapi disebabkan dia automatik akan meletakkan situ 70 menandakan tahap kedua sakit buah pinggang, padahal mereka tidak ada apa-apa masalah. Jadi itu yang saya rasa penting. Tahap 60 ke bawah itu semestinya akan ada masalah buah pinggang, bermaksud
maka tahap 60 ke atas itu mungkin ada masalah buah pinggang. Okey, jadi apabila fungsi tisu buah pinggang itu telah pun semakin lama semakin merosot, apa komplikasinya pada tubuh badan kita? Komplikasi. Pada awalnya tak ada apa-apa. Dari segi perasaan, dari segi sakit dan sebagainya, kita memang tak ada apa-apa masalah. Akan tapi kita tahu, even di kalangan mereka yang mempunyai masalah buah pinggang tahap awal pun, dia punya risiko untuk mendapat cardiovascular disease, contoh heart attack, stroke dan sebagainya, meningkat. Okey, itu untuk jangka masa panjang. Dan sekiranya fungsi buah pinggang mereka menurun sehinggalah kepada 15%, 10%, masa itulah mereka mula merasa mual, makan tak lalu, tidur kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang, gatal seluruh badan. Semua simptom ni kalau nak kira memang vague, tak ada secara spesifik. Tapi itu mungkin menandakan bahawa buah pinggang mereka sudah tinggal nyawa-nyawa ikan. Kalau tidur terlebih tu mungkin kita ingat biasalah, stres, penat. Secara satu, kalau kita ambil tidur terlebih, saya pun suka tidur terlebih. Tapi itu tak menandakan buah pinggang secara spesifik. Tapi bila gabungan simptom-simptom ni dengan sendirinya, kita perlu berfikirlah sama ada kita ada masalah ke tidak. Okey. Pada tahap berapa sebenarnya kita perlu mendapatkan dialisis itu? Dialisis berlaku pada tahap kelima. Tapi apabila fungsi dia secara average kurang daripada 8. So, bila tahap kelima adalah bawah daripada 15, tapi tak semestinya immediately kita perlu buat dialisis. Kita ada masa lagi untuk bersedia dan sebagainya, dan kebanyakan mereka start mempunyai atau mula mempunyai simptom yang saya sebutkan tadi apabila fungsi mereka berkurang-kurang daripada 8. Ada orang muda yang boleh bertahan sehingga 6, 5, manakala ada orang yang berumur mungkin bila sampai 10 sudah mempunyai simptom dan memerlukan rawatan dialisis. Ada tak alternatif lain, doktor, selain daripada dialisis? Ada. Utamanya adalah pemindahan buah pinggang. Pemindahan buah pinggang. Itu saya rasa tahun lepas kita di Malaysia, walaupun rate dia masih lagi rendah, tapi pemindahan buah pinggang di Malaysia adalah antara yang terbaik tahun lepas. Okey. 2022. Dari segi costingnya? Dari segi kos, kalau di klinik hospital kerajaan HKL Selayang, mereka kosnya adalah sangat rendah lah, disubsidi secara keseluruhannya. Manakala di hospital university UiTM, UM, kos dia ada sedikit lebih, tapi masih lagi rendah. Dan di hospital swasta juga mempunyai khidmat pemindahan buah pinggang. Jadi sebelum kita lakukan pembedahan itu ataupun dialisis, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita menjaga buah pinggang? Saya rasa yang paling penting sekarang ini tahu tahap kesihatan kita. Tahu sama ada kita sebenarnya ada kencing manis ataupun tidak, ada darah tinggi ataupun tidak. Kerana mengikut survei yang NHMS yang terkenal, hampir 50% mereka yang ada kencing manis sebenarnya tak tahu mereka ada kencing manis. So saya rasa perlu kita tahu status kesihatan kita. Kencing manis, darah tinggi, dan jangan takut kalau kita ada darah tinggi sebab kita boleh kawal dia dengan exercise, dengan diet dan dengan ubat-ubatan sekiranya perlu. Okey, doktor, untuk dialisis tu adakah kita akan bergantung sehingga bila-bila dialisis tu ataupun ada kebarangkalian untuk kita semua? Ada dua jenis. Soalan common, Syafiqah. Ada dua jenis dialisis. Satu, dialisis yang diperlukan apabila kita memang buah pinggang kita tak sihat, tapi sebelum tu memang sihat. Sebagai contoh, ada pesakit yang dimasukkan ke dalam hospital. Sebelum tu memang kita tahu sihat, muda, tak ada masalah kencing manis, darah tinggi. Masuk hospital sebabkan demam yang teruk, tekanan darah dia rendah. Ketika itu mungkin mereka memerlukan dialisis, tapi mereka mungkin boleh pulih daripada dialisis. Berbanding dengan mereka yang mempunyai kencing manis, darah tinggi yang kemerosotan buah pinggang dia adalah berkala. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Dan dalam kes tu, sekiranya di start dialisis atau bila mereka perlukan dialisis, sekiranya kita stop dialisis, maka mereka akan kembalilah kepada kesihatan yang tidak sempurna. Kalau dari segi pemakanan, mungkin ada tips atau nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, makan makanan yang sesuai untuk buah pinggang? Bersederhana saya rasa. Bersederhana. Sekiranya mereka mempunyai masalah buah pinggang, kena kurangkan protein, kurangkan potasium. Kurangkan protein? Protein, potasium. Potasium pun kena kurangkan juga? Untuk mereka yang ada masalah buah pinggang. Yang tak ada masalah buah pinggang, tak ada masalah, boleh. Okey. Jadi potasium kena kurangkan, protein juga kena kurangkan lah. Untuk kita nak jagalah buah pinggang kita ni untuk jangka masa yang panjang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Wat Ahmad Hafiz Wan Mat Adnan, Pakar Perunding Nefrologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaysia, akan sudi berkongsi bersama dengan kita mengenai penyakit buah pinggang. Jadi itu antara nasihat yang diberikan oleh doktor, makan bersederhana. Sebab dia senang cerita, segala-gala penyakit ni memang berfungsi ataupun berpunca daripada
kepada makanan kita. Jadi apa yang kita makan itulah hasilnya nanti. Baik, selepas ini kita nak terus saja bersama dengan rakan kita untuk cerita pagi Kelantan. Di sana Nur Alia Ramli. Kita nak melihat bagaimana untuk menjana pendapatan Persatuan